pun di dalam majlis ilmu, di mana kita akan sambung lagi pengajian tafsir Al-Quran, sambungan daripada surah Syams insya-Allah. Dan alhamdulillah kita syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana di negeri ini alhamdulillah masjid dan surau dapat terus diimarahkan dalam tempoh PKB. Mudah-mudahan dapat diteruskanlah sedemikian insya-Allah. Kerana kalau di negeri Melaka sebelum ni pun ketika mana PKPB tu masjid dan surau dapat meneruskan aktiviti seperti biasa. Cuma apabila ada, bukan kata kluster lah, tapi ada orang-orang yang terlibat dengan jangkitan COVID-19 daripada masjid, daripada surau. Jadi di Melaka pun tak dapat diteruskan pengimarahan di masjid dan surau. Mudah-mudahan masjid-masjid dan surau di Negeri Sembilan terus dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala agar aktiviti kita, ibadah kita di rumah Allah Subhanahu wa taala dapat diteruskan insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau masih ingat lagi pertemuan kita pada bulan yang lepas, bulan 12, cuma tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, waktu tu agak awal kuliah kita, ya, awal tak silap saya dalam 3 hari bulan ke, awal bulan 12, dan ni dah hujung bulan 1 lah, jadi agak lama kita tak berjumpa. Syukur pada Allah dapat bertemu pada malam ni. Jadi kalau masih ingat tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, sebab sekejap lagi saya akan bacakan surah Asy-Syams, dan tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala boleh dengar bacaan saya, di mana 11 kali Allah Subhanahu wa taala bersumpah di dalam surah ini. Ada 11 kali. Ini disebutkan oleh para ulama satu-satunya surah yang paling banyak Allah Subhanahu wa taala bersumpah pada pangkal surah, pada awal surah, ya, daripada ayat yang pertama sampailah ayat yang ke-7. Dalam 7 ayat ini ada 11 perkara yang Allah Subhanahu wa taala sumpahkan, dan selepas itu baru Allah Subhanahu wa taala sebutkan apa yang Allah Subhanahu wa taala nak sampaikan kepada kita menerusi sumpahan-sumpahan tersebut. Jadi kita akan dapati tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, sumpahan yang terakhir dalam surah, dalam ayat ini, dalam surah ini pada ayat yang ke-7, Allah Subhanahu wa taala sebutkan wa nafsin wa ma sawaha. Setiap wa tu membawa maksud demi. Ya, wa nafsin wa ma sawaha. Jadi dalam ayat yang ke-7 2 kali Allah Subhanahu wa taala bersumpah, dan Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang nafsin, tentang jiwa. Jiwa ni tak nampak tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, dia adalah yang batin, dia adalah yang di dalaman kita tu. Yang itu yang Allah Subhanahu wa taala nak ajarkan kepada kita, betapa pentingnya kita memelihara nafs kita, jiwa kita, rohani kita, penting sekali. Dan bagaimana, maka insya-Allah kita akan sebutkan dalam tafsiran surah Asy-Syams insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, dalam surah Asy-Syams ada 15 ayat saja. Saya bacalah tuan-tuan dan puan dirahmati Allah. Dan tuan-tuan dan puan dirahmati Allah yang ada mushaf ataupun yang ada yang hafal surah ni, bolehlah kita baca bersama-sama insya-Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها
فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. Sadaqallahul Azim. Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, untuk malam ini kita bacakan 10 ayat pertama terlebih dahulu. Terjemahan 10 ayat pertama, kerana bermula daripada ayat 11 hingga ke 15 Allah Subhanahu Wa Taala datangkan kepada kita contoh satu kaum yang mereka tidak jaga nafs mereka, mereka tidak jaga rohani mereka, jiwa mereka, lalu mereka ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, kita dengar dahulu terjemahan bagi 10 ayat pertama. Wasyamsi wadduhaha, demi matahari dan demi cahayanya di pagi hari. Wal qamari idza talaha, dan demi bulan apabila mengiringinya. Wan nahari idza jallaha, dan demi waktu siang apabila menampakkan cahayanya. Wal laili idza yaghshaha, dan demi waktu malam apabila menutupi cahayanya. Was samai wama banaha, dan demi langit dan demi pembinaannya. Wal ardi wama tahaha, dan demi bumi dan demi hamparannya. Wa nafsin wama sawaha, dan demi jiwa dan demi penyempurnaan ciptaannya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan jalan ketakwaan. Qad aflaha man zakkaha, sesungguhnya beruntunglah orang yang menyucikan jiwa itu. Wa qad khaba man dassaha, dan sesungguhnya rugilah orang yang mengotori jiwanya. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, kalau perasan pada bermula daripada ayat yang ke-7, demi jiwa, demi jiwa, jiwa yang ada dalam diri kita. Itu penting sekali tuan-tuan dan puan dirahmati Allah. Cuma barangkali pada hari ini ramai sekali yang mengambil berat tentang kecantikan luaran, sama ada kecantikan wajahnya, mukanya, matanya, kecantikan yang luaran, ataupun daripada sosok badannya, ya, tegapnya, sadarnya. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, ramai, bahkan bukan orang biasa saja, bahkan daripada sudut perubatan pun suruh kita jaga ni, jaga pemakanan, jaga gula kita, jaga lemak, jaga, banyak kena jaga sebenarnya. Dan kita memanglah jaga tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, kerana menjadi hak kita untuk menjaga apa yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita. Memang kita kena jaga, yang tu tak nafikan. Wajah kita kena jaga, badan kita kena jaga, pemakanan kita kena jaga. Tapi semua yang jaga-jaga tu, sampaikan doktor pun nasihatkan kita, Masya Allah, jaga, itu adalah jaga yang berbentuk luaran, yang zahir. Memang wajib kita jaga tuan-tuan dan puan dirahmati Allah. Tetapi ada satu lagi yang mungkin jarang-jarang orang nak ingatkan kita. Jarang-jarang nak ingatkan kita, iaitu tentang jiwa kita, rohani kita. Sedangkan tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, yang banyak ditekankan di dalam Al-Quran adalah tentang jiwa kita. Kalau pernah dengar tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, ayat ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Masya Allah, jiwa yang patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Jiwa yang tenang, roh yang tenang ni tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, akan diperintahkan kepada Allah, kembalilah kamu, pulanglah kamu kepada Tuhan kamu yang redha. Masya Allah, yang redha kepada kamu. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, yang menyebabkan Allah redha kepada kita adalah dalaman kita, dalaman kita, ya. Bahkan tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, ya Allah Subhanahu wa taala sebutkan redha tu bila mana Allah melihat apa yang ada di dalam jiwa kita,
ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, biasa dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, innallaha la yanzuru ila suwarikum. Ya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak pandang pun kepada rupa paras kamu. Walaupun begitu, kita kena jagalah juga tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, kerana itu pinjaman daripada Allah kepada diri kita. Wala amwalikum, Allah tak pandang pun harta benda kamu. Allah tak pandang pun harta benda kamu. Walakin yanzuru ila qulubikum, tapi Allah Subhanahu wa taala pandang apa dia? Pada hati kamu. Dan hati yang dimaksudkan tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, hati pun bukan hati yang organ hati kita. Bukan organ hati kita tu tuan-tuan dan puan dirahmati Allah. Kalau dalam perubatan pun masih lagi ceritakan lagi tentang hati. Ada hati yang berlemak lah, ada yang tersumbat lah. Jadi bukan yang itu, tetapi Allah nak lihat yang dalaman kita dan ketakwaan kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dipandang oleh Allah. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, saya nak simpulkan dekat sini bahawa kita kena selari dua-dua. Ya, bukan bererti tuan-tuan dan puan dirahmati Allah kita jaga jiwa kita, rohani kita, ya, tapi dalam masa yang sama kita abaikan jasad kita. Tak boleh juga. Tetapi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, dua-dua kita jaga, tapi kita kena tahu yang Allah Subhanahu wa taala akan nilai, yang Allah Subhanahu wa taala perhatikan adalah yang dalaman. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada saja mungkin di antara kita kan tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, jaga luaran kita tu, pemakanan kita tu, kita makan je, cuma kita jaga pemakanan, kita ambil suplemen, kita makan ulam-ulam, macam tu saja. Tetapi sejauh manakah kita betul-betul mendidik ataupun kita suburkan jiwa kita, rohani kita dengan amalan-amalan yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, 11 kali Allah Subhanahu wa taala bersumpah di dalam surah Asy-Syams, fokus dia nafs kita, jiwa kita. Allah Subhanahu wa taala tumpukan kepada jiwa kita. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, maka kita nak tengok apa yang Allah Subhanahu wa taala nak ajarkan kepada kita. Baik. Yang pertama, setelah Allah Subhanahu wa taala bersumpah demi jiwa dan demi penciptaannya, maka ayat yang ke-8, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, maka Allah Subhanahu wa taala mengilhamkan kepada jiwa itu ada dua jalan. Ada dua jalan, ya. Pertama, Allah sebut fujuraha, jalan fujur, jalan kefasikan, jalan yang jahat. Wa taqwaha, dan ada juga jalan yang baik, jalan ketakwaan kepada Allah. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, para ulama tafsir Al-Quran kadang-kadang mereka lihat satu demi satu ayat itu daripada sudut susunannya. Kalau ikutkan fujuraha, jalan yang buruk itu, dengan wa taqwaha, dua-dua tu diakhiri dengan ha. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, ha dengan ha. Boleh saja tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, ya, kalau Allah Subhanahu wa taala mau, ya, fa'alhamaha taqwaha wa fujura, taqwa dulu baru yang fasik, yang keji. Tetapi Allah Subhanahu wa taala mulakan dengan yang keji dulu. Kerana apa tuan-tuan dan puan dirahmati Allah? Nafsu kita, kalau kita tidak kawal, maka dia akan sentiasa mengheret kita ke jalan yang fasik, jalan yang bawa kita kepada dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sangat penting, ya, sangat penting kita ini berusaha untuk memilih jalan yang takwa itu. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, oleh kerana kita tidak ada daya dan kuasa terhadap roh kita,
Jiwa kita tak boleh nak buat apa-apa, tuan-tuan dan puan dirahmati Allah. Yang menjaganya Allah Subhanahu wa taala. Yang memberi hidayah kepadanya Allah. Maka peranan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu ada satu doa yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan doa itu sebenarnya diajar oleh Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ni luar biasa doa ni, ya, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, ya Muhammad, wahai Muhammad, apabila kamu telah selesai salat, maka mintalah kepada Allah. Mintalah kepada Allah. Apa dia, tuan-tuan dan puan dirahmati Allah? Walaupun doa ini sebenarnya fokus dia tentang benda yang lain, ya. Doa ni biasa saya ajar, biasa saya share kepada para jemaah bila mana kita bicara tentang keutamaan berbakti, berbuat baik, mencintai, mendekati orang-orang miskin. Biasanya saya akan, bila cerita tentang orang miskin, saya akan ajarkan doa ni. Tetapi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, doa ni bukan untuk cerita orang miskin saja. Bukan sekadar untuk mencintai mereka, berbuat baik pada mereka, tetapi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, pangkal doa ini yang mahal, ya, di mana Allah Subhanahu wa taala mengajar kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam doa yang berbunyi, Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin. Iaitu Allahumma, ya Allah, inna, sesungguhnya kami, nas'aluka, kami memohon kepadamu, kami minta daripadamu, fi'lal khairat, buat amalan-amalan yang baik-baik. Rupa-rupanya tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, yang kita baik bukan kerana kita baik. Yang kita baik ini kerana Allah Subhanahu wa taala bagi kita buat perkara-perkara yang baik. Ya. Yang kedua, watarkal munkarat. Ya Allah, kami memohon kepada kamu, tolonglah bagi kami apa dia? Kami tinggal, watarka, kami tinggalkan munkarat, kami tinggalkan perkara-perkara yang keji. Rupa-rupanya tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ni contoh sajalah, contoh kan. Mungkin sepanjang hayat kita tak pernah berjudi. Alhamdulillah kan. Sepanjang tak pernah judi dalam hayat kita, masya-Allah kan. Alhamdulillah. Sedangkan judi itu orang suka kan. Tapi kenapa kita tak pernah masuk kedai dia? Kenapa kita tak pernah cuba beli? Kenapa? Adakah sebab kita ni memang lahir keturunan yang baik-baik? Tak, tuan-tuan dan puan dirahmati Allah. Tapi Allah jaga kita, Allah kawal kita, Allah pelihara kita daripada dosa besar tu, ya. Sama juga tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, sepanjang hayat kita tak pernah minum arak, masya-Allah, tak pernah minum arak. Bahkan tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, kita ni bukanlah tak minum arak saja kan. Kita bukan nak pegang araknya, nak pegang tin dia, nak pegang botol dia pun tak pegang, kita tak pegang. Masya-Allah. Macam itulah Allah Subhanahu, yang buat kita rasa macam tu siapa? Allah yang buatkan kita rasa keji kepada benda tu, benda ni haram, kita tak boleh minum, kita tak. Sama juga dengan khinzir kan, dengan daging babi. Kenapa kita tak makan? Allah jaga kita. Kenapa tuan-tuan kita rasa kita tak nak, ya? Semua tu datang daripada siapa? Daripada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kadang-kadang tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, ada orang, sesetengah orang, kita jumpa ramai orang, kadang-kadang kita borak-borak dengan dia kan. Ada sesetengah orang, kalau dia tak suka seseorang tu, dia tak akan sebut pasal orang tu, dan dia tak akan mengumpat orang tu. Kalau dia tak suka lah, mungkin dia pernah buat dia apa-apa ke, pernah sakiti hati dia ke kan. Kalau dia tak suka orang tu, dia tak akan sebut nama orang tu. Jadi kat situ baik ke tak kan? Yang baiknya tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, takkan timbul lah dia nak mengumpat orang tu, dia nak kutuk-kutuk orang tu, tak timbul lah kat situ. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, mungkin baiknya part tu bahawa dia terpelihara lidah dia tak nak cakap. Sebab kalau aku cakap, kalau aku buka je cerita pasal ni, memang banyak benda buruk akan keluar. Jadi dia jaga.
Jadi yang jaga kita daripada cakap yang buruk tu siapa? Allah. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, oleh kerana semuanya bermula daripada hati kita, maka kita minta daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan permintaan kita yang ketiga tu wahubbal masakin, ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu supaya aku boleh cinta kepada orang-orang miskin. Tapi kita nak fokus yang dua pertama. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, saya baca dan tuan-tuan dan puan dirahmati Allah boleh cuba ikut Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin. Okay, jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, kita yang wa hubbal masakin tu kita tak cerita dululah. Kita cerita yang dua ni. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu, boleh buat yang baik-baik. Yang baik tu banyak tuan-tuan dan puan dirahmati Allah. Datang ke rumah Allah saja, terhimpun banyak kebaikan. Ya, kebaikan dia bermula bila tuan-tuan dan puan dirahmati Allah? Kebaikan dia bermula sejak kita keluar daripada rumah kita, tak sampai masjid lagi. Kebaikan tu Allah dah bagi pada kita. Kerana setiap langkah kita ke rumah Allah Subhanahu wa taala, Allah bagi 3 kebaikan. Pertama, Allah bagi pahala kepada kita. Yang kedua, Allah ampunkan dosa kita. Yang ketiga, Allah tinggikan darajat kita. Masya-Allah. Ya. Jadi yang gerakkan kita fi'lal khairat. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu boleh buat yang baik-baik itu. Yang baik-baik itu datang daripada siapa? Yang gerakkan kita datang rumah Allah siapa? Ya. Takkan kita nak kata sebab saya ingat lagi masa saya kecil-kecil dulu ustaz kata datang masjid. Itu pun ilmu yang kita dapat daripada kecil itu pun Allah yang bagi. Allah yang gerakkan, masya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, maka bila Allah Subhanahu wa taala sebut dalam surah Asy-Syams fa'alhamaha fujur, ada jalan kiri, jalan yang buruk, jalan yang keji, wa taqwaha, ada jalan yang kanan, ada jalan yang baik. Maka selalu kata kepada Allah, inna nas'aluka fi'lal khairat. Ya Allah, bagikanlah kepada aku memohon kepadamu. Kita minta daripada Allah. Minta daripada Allah fi'lal khairat, dapat buat yang baik. Baik ni banyak sangat maksudnya tuan-tuan dan puan dirahmati Allah. Kita buat amalan-amalan yang soleh. Bahkan kita minta kepada Allah supaya decision kita, keputusan kita, tindakan kita pun yang baik-baik. Minta daripada Allah Subhanahu wa taala. Selalu minta daripada Allah. Okay. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, tu peranan kita lah, ya. Sebab kita ni takkan boleh buat baik kalau bukan Allah Subhanahu wa taala yang berikan kepada kita kebaikan tersebut. Sebab tu disebutkan dalam Al-Quran, alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ya, penghuni syurga Allah Subhanahu wa taala, ini testimoni mereka, ini kata-kata kita dalam syurga Allah. Ya, kata-kata ini adalah kata-kata penghuni syurga, dan mudah-mudahan itulah kata-kata kita di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Apa yang mereka kata? Alhamdulillahilladzi hadana lihadza. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah bagi hidayah kepada kami. Yang telah bagi hidayah kepada kami dekat dunia dahulu. Ya. Sebab tu sekarang ni kita berada dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Dan kami ni takkan dapat petunjuk kalau bukan Allah yang bagi pada kita. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, sebab itu bila mana kita tengok dalam doa tadi, Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat, ya, kita minta Allah tunjukkan kebaikan kepada kita supaya kita boleh buat baik, buat tindakan yang baik, buat keputusan yang baik, buat amalan-amalan yang baik. Maka tu semua datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebelum nak pergi pada watarkal munkarat, saya suka memetik kata seorang ulama di mana dia berkata bahawa meminta sesuatu yang kita telah ada, ya, meminta sesuatu kita dah ada kan, kita dah ada, Allah dah bagi petunjuk kepada kita kan, tapi kita nak minta Allah terus memberi kepada kita. Kita dah ada rezeki, kita tetap terus, kita dah ada tapi kita minta lagi daripada Allah. Itu lebih afdal daripada kita meminta kepada Allah benda yang kita tak ada.
Ya, benda yang kita tak ada, benda yang kita macam nak minta lagi, benda tak ada tapi nak lagi, kita yang nak lagi tu yang kita tak ada. Tetapi kita minta, alhamdulillah bagi sihat, kita kata ya Allah bagi saya sihat ya Allah, Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah ya Allah, sesungguhnya aku minta kepada kamu ya kesihatan, kebaikan ya. Jadi keampunan dan kesihatan. Jadi bila kita ni dah sihat tapi kita minta lagi sihat, itu Allah Subhanahu Wa Taala lebih suka berbanding kita dah sakit kan. Ya Allah, sihatkanlah aku ya Allah, sembuhkanlah aku ya Allah. Tapi tak ada masalah, duduk baik. Sebab bila kita sakit pun memang kita minta Allah sembuhkan kita. Tetapi kalaulah kita nak macam membayangkanlah ya, Allah Subhanahu Wa Taala Maha Kaya, Allah Maha Terpuji. Cuma mungkin contoh ni ya, sekadar pandangan, sekadar ya, supaya kita boleh fikir saja. Ya. Dikala kita sihat wal afiat, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, tak ada nak buat amalan-amalan soleh. Tak ada nak buat amalan soleh. Contoh sajalah ya, bila sihat tak nak pergi masjid, tak nak ni, tak nak tu. Tapi bila sakit, ya Allah, tolonglah sihatkan saya ya Allah. Sebab bila saya sihat nanti saya akan datang masjid ya Allah, saya boleh beramal ibadah ya Allah. Boleh nampak tak tuan-tuan dan puan dirahmati Allah? Di mana lebih afdal kita minta sihat dikala kita memang sihat, supaya amalan soleh tu boleh terus kita buat, berbanding nak tunggu kita sakit baru kita nak minta sihat. Jadi macam itulah. Jadi sama juga, walaupun kita masya-Allah ahli masjid, datang rumah Allah Subhanahu Wa Taala, doa ni selalu minta. Sebab Allah yang ajar kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat. Ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepadamu ya Allah, boleh buat benda yang baik-baik, amalan yang baik-baik. Yang kedua, watarkal munkarat, dan ya Allah tolong aku ya Allah, aku memohon kepadamu aku boleh tinggal perkara-perkara mungkar, tinggal perkara-perkara yang membawa kepada dosa. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, itu yang kita minta daripada Allah ya. Cuma dalam satu hadis ya, ada seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, dia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang seseorang yang melakukan dosa kepada Allah. Ya, jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan apabila ya, sebab kita ni manusia, kita memang minta daripada Allah watarkal munkara, ya Allah bagi aku tinggal ya Allah, benda-benda yang tak baik semua aku nak tinggal ya Allah, aku tak nak buat ya Allah. Kan, walaupun kita terdedah kepada maksiat, terdedah kepada dosa, tapi kita tahu yang boleh tolong kita, yang boleh halang kita, yang boleh cut nafsu kita daripada perkara-perkara yang jahat tu hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita pun minta daripada Allah. Cuma kadang-kadang manusia ni kita lemah, kadang-kadang kita tergoda dengan nafsu kita, tergoda dengan syaitan, maka kita pun buat dosa. Tapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila seseorang itu melakukan satu kesalahan, satu dosa, maka apa yang dia kena buat sebenarnya tuan-tuan dan puan dirahmati Allah? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selepas dia dah selesai, dia dah buat dosa tu, biasanya tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, biasanya orang yang hatinya masih lagi takut pada Allah Subhanahu Wa Taala, dia akan rasa bersalah sangat. Ya Allah, kenapa lah aku buat macam tu ya Allah, kenapa lah aku buat macam tu ya Allah, dia akan rasa salah ya. Tapi kalau seseorang dia dah buat salah, dia tak rasa bersalah, dia buat lagi, maka titik-titik hitam akan tambah sampai satu masa tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, dia dah terbiasa buat salah, dia tak akan minta ampun lagi pada Allah. Tapi kalau dosa tu kita baru-baru lagi ya, dan kita rasa ya Allah, kenapalah aku buat, kenapalah aku tengok benda ni, kenapalah aku dengar benda ni, kenapalah aku cakap benda ni, kenapalah aku tulis benda ni, kenapalah aku buat, kenapa kita rasa bersalah tuan-tuan dan puan dirahmati Allah. Rasulullah ajar kepada kita, maka susulilah, maksudnya lepas kita sedar tu, terus buat baik, terus maksudnya jangan lengah-lengah lagi, terus istighfar pada Allah, terus taubat pada Allah. Jangan kata lepas ni lah, lepas tak, terus buat, susulilah dengan kebaikan. Maka sahabat ni bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, antara apa yang kebaikan yang kita nak buat ya. Maka sahabat ini bertanya, adakah boleh ataupun bagaimana kalau seseorang tu dia dah buat dosa, lalu dia terus
susuli dengan kebaikan, ya. Dia terus insaf, dia rasa bersalah, dia istighfar, lalu dia pun buat baik, kan. Kemudian dia buat baik dengan mengucapkan la ilaha illallah. Dia bertahlil la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bila dia buat salah lalu dia bersegera, dia susuli dengan kebaikan, maka Allah hapuskan kejahatan tadi, kesalahan tadi. Ya, bahkan bila ditanya oleh sahabat ini tentang la ilaha illallah, maka kata Rasul, itu yang terbaik. Itu yang terbaik untuk dia lakukan. Ya, kenapa tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah? Ini kita cerita tentang nafsu ni, nafs jiwa kita ni. Kerana apabila kita tergamak untuk buat dosa itu, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, ada benda lain dalam hati kita. Ya, ya. Bila kita buat dosa ni, tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, bila kita buat maksiat, bila kita buat benda jahat ni, tuan-tuan dan puan dirahmati, ada yang menyeru kita. Ya, ada yang memujuk kita untuk buat je, buat saja, ada. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, pada ketika tu, sebab hati ni dia yang menggerakkan, ya, jasad kita. Jadi ketika kamu lakukan dosa itu tadi, tidak ada Allah dalam hati kamu. Ya, waktu itu kamu mungkin nafsu kita, buat je lah, ya, tengok je lah, dengar je lah, cakap je lah, tulis je. Waktu itu yang jahat itu bukan datang daripada Allah Subhanahu wa taala, tapi boleh jadi daripada nafsu kamu. Boleh jadi waktu itu daripada syaitan, asakan syaitan. Buat je, asakan syaitan. Waktu itu hati kamu dipenuhi dengan bisikan daripada syaitan, bisikan daripada nafsu. Maka sebab itu para ulama kata, maka bila kamu sebut la ilaha illallah, kamu singkirkan, kamu bersihkan jiwa kamu. Dah salah pada Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah, tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Engkau ya Allah. Kita ingat pada Allah Subhanahu wa taala, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Maka itulah yang patut kita buat bila mana kita dah melakukan dosa kepada Allah. Sama ada kita terbuat dosa, ataupun memang kita berbuat dosa, maka segeralah, susulilah lepas itu bertaubat, beristighfar dan terus buat baik. Dan di antaranya adalah la ilaha illallah. Banyak benda lagi lah, ya. Kita solat taubat, kita angkat wudu, kita beristighfar, kita bersedekah, kita terus buat benda baik. Jangan kita dah buat benda jahat dah terus lepak saja. Tak, ya. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka itu tentang fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka ada jalan yang baik, ada jalan yang buruk. Kita selalu minta kepada Allah, tunjuki kita jalan yang baik dan jauhi kita daripada jalan yang buruk. Jadi kenapa tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, apa pentingnya kita minta begitu dan berbuat yang baik? Kenapa penting kita minta yang baik dan buat yang baik? Kerana Allah Subhanahu wa taala berfirman, qad aflaha man zakkaha. Aflaha, sebagaimana kita tahulah, hayya 'alal falah, marilah menuju kejayaan. Yang berjaya itu siapa? Dan tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, berjaya ni definisi dia hanya datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kejayaan yang sebenar definisi dia hanya datang daripada Allah. Ya, boleh jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, ya, ada seseorang dalam peperiksaan dia dapat cemerlang, dia berjaya cemerlang. Tapi boleh jadi dia cemerlang disebabkan dia menipu, mungkin disebabkan dia meniru. Kejayaan dia cuma atas kertas saja, belum lagi dia berjaya dalam career dia, dalam kerjaya dia. Jadi tuan-tuan dan puan, mungkin satu part mungkin dia berjaya, tapi yang berikutnya kalau ilmu itu tak diberkati, sijil dia tak diberkati, mungkin dia payah dapat kerja dan sebagainya. Tapi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, bila kita letak kejayaan itu yang Allah letakkan, kayu ukur berjaya tu pada Allah Subhanahu wa taala, siapa yang berjaya? Man zakkaha, siapa yang membersihkan jiwanya. Siapa yang berusaha untuk membersihkan jiwa dia. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, bersihkan jiwa ini kita katakan dia berkait dengan iman. Ya, sebagaimana disebutkan oleh para ulama, al-imanu yazidu wa yanqus. Iman dia boleh bertambah, dia boleh berkurang. Dia bertambah dengan ketaatan ibadah dan ketakwaan kepada Allah, dan dia berkurang dengan melakukan maksiat kepada Allah, kan?
Paling mudah kalau kita nak fikir kan, dalam setahun bila iman kita tu dia macam naik, graf dia naik, Ramadan. Sebab Ramadan, tuan-tuan bangga rahmati Allah, pagi-pagi start tu sahur. Sahur tu saja ibadah. Pagi-pagi bangun je dah terus ibadah pada Allah. Iman dia meningkat dengan ibadah. Campur dengan solat fardu subuh berjemaah. Ramadan memang penuh tuan-tuan dan puan dirahmati Allah. Memang ramai orang datang solat. Ya, sebab lepas sahur tu terus datang masjid, masya-Allah. Dahlah berpuasa hari tu, datang pula ke masjid, solat fardu subuh berjemaah. Jadi dengan terhimpun, masya-Allah, sebab tu malam pun dahlah satu hari kita berpuasa, penat pula bekerja. Kita berbuka saja, solat maghrib cepat, datang pula solat isyak, solat pula tarawih, solat pula witir, tadarus pula. Bayangkan tuan-tuan, macam mana ibadah tu dia boleh banyak. Sebab bila mana graf iman dia naik, semua dia boleh buat. Tapi tuan-tuan bangga rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dia ada dalam hati kita. Jadi sebab itu tuan-tuan bangga rahmati Allah, bila mana kita sucikan hati kita dalam keadaan beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita akan termasuk dalam golongan yang berjaya. Ya. Kalau kita jaga salat kita salat di awal waktu, kita cuba salat berjemaah, ya. Kemudian kita solat di rumah Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Jadi bila mana kita himpunkan amalan-amalan soleh, kebaikan-kebaikan ini, maka insya-Allah jiwa kita jadi baik. Ya. Sebab tu dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan, innal hasanati yudhibnas sayyiat. Sesungguhnya hasanah, amalan-amalan yang baik, yudhibna, dia akan singkir, dia akan kikis, dia akan singkirkan yang buruk-buruk. Sebab tu tuan-tuan bangga rahmati Allah, kalau kita selalu dekat dengan masjid, selalu dekati orang-orang yang baik, selalu baca yang baik-baik, baca Al-Quran, selalu baca dengan hadis, maka kita akan terdorong untuk yang baik-baik saja. Masya-Allah. Maka itulah yang qad aflaha, yang berjaya. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan, kalau orang yang ikut jalan yang keji, jalan kefasikan, jalan kemaksiatan, wa qad khaba man dassaha, dan rugilah orang-orang yang mengotori jiwa dia. So, bila jiwa dia dah kotor, tuan-tuan bang dirahmati Allah, susah dia nak ingat pada Allah, susah dia nak datang ke rumah Allah, susah dia nak baca kalam Allah, susah dia nak baca hadis-hadis Rasulullah, susah dia nak amalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu Allah kata, orang yang ikut jalan yang buruk, jalan yang keji, maka dia akan rugi. Jadi tuan-tuan bang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, itulah kesimpulan yang dapat saya sebutkan pada malam ni, berkaitan dengan nafs, dengan jiwa yang dalam kita, hati kita yang dalaman kita. Mintalah pada Allah Subhanahu Wa Taala fi'lal khairat, dan insya-Allah dalam pertemuan yang akan datang, ya, kerana tak sempat ni nak ajar tentang satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajar supaya kita boleh dapat ketakwaan dalam jiwa kita. Jadi kita akhiri kuliah kita dengan tasbih kafarah dan suratul asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa barakallahu fiikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.